Right. Seperti biasa kelas saya santai saja. Kalau ada sebarang persoalan dan pertanyaan, jangan malu, jangan segan untuk tanya di ruangan chat tu. Jadi, food safety ataupun keselamatan makanan antara topik yang kalau ikutkan sangat penting sebab setiap hari kita makan, setiap hari kita ada sediakan hidangan. Tapi sedalam mana ilmu kita tentang food safety ni? Dan sekali-sekala kita akan dengar isu tentang keracunan makanan. Okay? Apabila pengendalian makanan tidak betul, itu menyebabkan keracunan makanan. Okay? Sangat bahaya. Siapa yang pernah kena tu tahulah, and then boleh menyebabkan kematian. Alright, jadi itu topik kita malam ni. Kita nak discuss, kita nak belajar sedikit tentang keselamatan makanan. Dan kalau yang nak bekerja di industri food and beverage, industri makanan, memang sijil pengendalian makanan ni wajib dan juga ada ni lah suntikan typhoid. Tapi pada pendapat saya, ilmu keselamatan makanan, pengendalian makanan ni bukan saja untuk yang kerja di food service, tapi sangat penting untuk di-apply dalam kehidupan seharian semua individu. Jadi tanpa melengahkan masa, saya akan terus masuk ke slide yang pertama. Jadi memang lazim kita dengar isu keracunan makanan. Kadang dia dah jadi macam satu kelompok sebab contohnya datang daripada kenduri, datang daripada cafeteria yang sama. Jadi siapa yang makan tu semua kena. Dan lebih menyedihkan apabila melibatkan kematian. Okay? Jadi food safety ni dia concern tentang cara kita nak mengendalikan, handling, cara kita nak menyediakan, cara kita nak simpan dan cara kita nak hidang. Jadi pada malam ni kita akan cover semua itulah. Dan pencemaran makanan secara lebih tepat merujuk kepada makanan yang rosak ataupun tercemar disebabkan sama ada ia mengandungi mikroorganisma seperti bakteria, virus, parasit ataupun bahan toksik yang membuatkan ia tidak sesuai dimakan ataupun pencemaran fizikal. Contohnya ada batu, ada pin rambut, ada cincin. Itu pun ada juga pernah dengar. Dan penyakit bawaan makanan ataupun foodborne illness, penyakit yang disebabkan pengambilan makanan ataupun minuman yang tercemar. Jadi ini kalau pergi di cafeteria ke, pergi restoran-restoran, mungkin ada nampaklah poster ni, poster daripada KKM. Okay, kalau kita nak tahu sesuatu makanan itu selamat ataupun tidak, antara yang paling mudah adalah kita lihat, kita hidu dan kita rasa. Tapi tidak semestinya. Ada juga makanan yang tidak menunjukkan simptom-simptom ni, tidak menunjukkan sifat-sifat ini, tapi masih lagi tercemar dan boleh menyebabkan keracunan makanan. Dan keracunan makanan ni macam mana? Dia actually ada banyak jenis sebab keracunan makanan ni bukan disebabkan oleh satu punca saja. Even mikroorganisma pun, even bakteria pun, dia ada pelbagai jenis bakteria yang boleh menyebabkan keracunan makanan dan setiap daripadanya akan ada sifat yang berbeza. Contohnya, ada bakteria ni dia lebih okey kalau kena tu, simptom dia lebih mild, maybe 3 hingga 5 hari dah boleh pulih. Ada yang lebih teruk dan mungkin mengambil masa untuk dia menunjukkan simptom. Okay? Antara yang common adalah kita rasa loya, kita muntah, sakit perut, demam dan ciri berit. Muntah tu sebab apa? Apabila badan kita detect something yang wrong dengan apa yang kita makan, itu adalah natural response untuk badan kita membuang bahan yang tercemar tersebut daripada perut. Okay, itu adalah respon normal, muntah. Tapi tidak akan buang sepenuhnya. Akan ada juga saki-baki bakteria, virus ke apa yang masih tinggal di dalam perut dan itu akan mengambil masa lah untuk sembuh. Dan antara kerisauannya apabila keracunan makanan adalah bila kita cerit berit, kita muntah, kita akan dehydrated, kita kekurangan air. Sebab tu kalau pergi kat doktor pun lazimnya apa yang diberikan adalah ORS, Oral Rehydration Salt, garam untuk rehydrate balik, garam yang mengandungi elektrolit. Kalau anda pergi kat klinik pun, antara rawatan untuk dehydration adalah anda minum air 100+, air revive, air yang mengandungi garam isotonik. Okay, punca pencemaran ni dia boleh dibahagikan kepada 4 kategori: physical, chemical, biological dan microbiological. Jadi fizikal ni, inilah yang saya cakap tadi. Contohnya tengah masak, cincin jatuh, ataupun yang wanita pakai pin tudung, pin rambut terjatuh, okay, kuku tu lah, kuku yang apa,
kuku palsu yang lekat tu. Itu pun boleh jatuh. Ataupun yang lebih common, walaupun anda dah jaga dah, saya tak pakai cincin, saya tak pakai gelang tu semua ni ketika masak, tapi antara yang agak common adalah peralatan yang rosak ataupun serpihan daripada perkakas tersebut. Contohnya sudip. Ataupun yang agak common adalah daripada whisk. Whisk tu macam apa? Yang kita nak pukul buat kek tu. Ataupun even bahan untuk anda mencuci pun boleh menyebabkan pencemaran fizikal ni. Contohnya berus besi yang anda pakai tu, kalau berus tu dah lama, berus besi tu dia akan rapuh, dan apabila rapuh dia akan patah, dan mungkin saki-baki besi itu tertinggal pada pinggan, pada mangkuk, pada cawan ataupun pada botol bayi. Okay, ada ya kes di mana berus mencuci tu dia patah dan masuk dalam botol bayi, dan apabila bayi tu minum susu, masuklah dalam tekak, dan kena pergi jumpa doktor lah untuk buang. Okay, itu pun something yang anda perlu aware. Saya tahu anda memang sayang dengan perkakas anda, especially kalau brand mahal sikit, Tefal ke apa ke, tapi kalau dah nampak dia dah mula merekah, mula ada sepihan-sepihan tu, tak kisahlah besi ke plastik ke kayu, okay, sila mencegah sebelum terlambat. Okay, buang je, gantikan je. Okay, next adalah cara untuk mengelakkan. Of course, buanglah benda-benda cincin semua tu, pergelangan. Ingat okay, walaupun topik ini adalah pengendalian makanan dan lebih kepada keselamatan untuk food service, mostly slide ni adalah daripada food service punya safety, tapi tidak bermakna anda tak boleh apply ya. Contohnya kalau ada kenduri, ada open house, still anda akan masak untuk jumlah yang banyak, untuk orang ramai. Jadi perlu alert okay, ada je kes keracunan daripada open house, daripada kenduri. Jadi please be aware. Okay, cara untuk mengelakkan pencemaran fizikal, okay, tutup rambut, hairnet, topi, poket kosong. Okay, kadang-kadang tengah masak, poket okay, kita lean forward, kita condong ke depan, and then benda-benda dalam poket tu jatuh. Itu kita tak nak lah, especially kalau lelaki yang masak tu pakai baju Melayu, ada poket yang kat atas tu, itu pun lebih mudah untuk jatuh. Dan pastikan persekitaran yang bersih, jauhi tingkap dan pintu. Sebab apa? Dari situ boleh ada angin tolak benda-benda masuk ke dalam hidangan kita. Itu pun punca pencemaran. Dan pastikan peralatan diselenggara dengan baik. Cek skru-skru, pastikan tiada bahan yang longgar. Kadang bukan pada peralatan masak saja, tapi tengok juga pada dinding ataupun pada siling. Kadang siling tu dah mula merekah, itu pun boleh punca pencemaran. Okay? Pastikan peralatan dan persekitaran selamat. Okay, kita ada Coach Riz in the house. Welcome Coach Riz. Okay, saya juga invite coach-coach dan juga tim lain untuk sama-sama meriahkan dan juga kita mempelajari. Alright, dari segi pencemaran kimia, boleh datang daripada bahan pencuci, racun serangga, datang daripada air, datang daripada udara. Jadi ini mungkin ada anda baru lepas cuci dapur tapi tidak cuci dengan sepenuhnya, ataupun yang menggunakan bahan kimia. Okey, kalau nak gunakan bahan kimia memang disarankan, tapi gunakan dengan betul. Contohnya bila cuci tu dah habis tu bukan terus habis. Maksudnya bila guna bahan kimia, selepas guna bahan tersebut anda masih perlu bilas dengan air kosong untuk memastikan tiada saki-baki bahan kimia di permukaan peralatan ataupun di permukaan tempat anda kerja. Okey. Even sedikit pun, kalau bahan kimia itu kuat, itu pun dah cukup untuk mengakibatkan keracunan makanan. Jadi cara untuk mengelakkan, simpan bahan pencuci di tempat yang sesuai, label pencuci dengan nama dan cara penggunaannya. Pastikan perkakas dan peralatan dibilas dengan air jika dicuci dengan bahan kimia. Jangan campur bekas makanan dengan bekas pencuci. Contoh nak mudah kan bekas pencuci besar. Jadi dia nak mudah ketika cuci, dia tuang dalam mangkuk kecil dan dia basuh-basuh, tapi mangkuk kecil tu adalah mangkuk makanan. Itu pun bukanlah praktis yang baguslah. Dan cek kualiti air dan sistem penapis. Pastikan air di rumah anda tu bagus. Saya bukanlah nak promote Kowe ke Kuku ke, tapi pastikan bersihlah. Even nampak jernih pun masih lagi boleh mengandungi pencemaran. Contohnya kalau paip anda karat ataupun paip anda dah lama dan dia mula melepaskan bahan-bahan dia. Contohnya
Kalau anda nak tahu, antara paip besi dengan paip plastik lebih pendek jangka hayatnya. Jadi kalau rumah anda dah lama tak diselenggara ataupun dah lama tak cek, tolong cek macam mana anda punya paip plastik tu lah. Sebab plastik ni lama kelamaan dia akan leach dia punya chemical ke dalam air tersebut. Okey, dan tutup makanan jika menggunakan racun serangga, tapi saya rasanya tak adalah yang ada makanan lepas tu pergi spray reset. Tapi ini boleh terjadi kalau kawasan perumahan anda ada fogging, spray racun nyamuk tu, kemudian anda tak tutup makanan, boleh berlaku. Okey, dari segi biological, ini adalah daripada haiwan ataupun serangga. Of course, haiwan-haiwan ni mereka membawa pelbagai bakteria, virus dan juga mikroorganisma yang kita tak nak. Terutamanya tikus, lalat dan juga lipas. Sebab apa? Mereka ini, haiwan-haiwan tersebut tinggal di kawasan yang kotor ataupun mereka singgah di tempat yang kotor. Kemudian najis-najis, semua bakteria yang berbahaya tersebut melekat pada haiwan dan serangga tersebut. Kemudian mereka pula pergi singgah pada makanan kita dan dari situ berlakunya pencemaran. Okay? Antara yang paling nombor satu lah dia punya penjenayah nombor satu adalah lalat lah. Sebab lalat ni sangat kecil tapi dia dah singgah bermacam tempat, dia dah singgah tempat pelupasan sampah, dah singgah loji najis, kemudian singgah atas makanan kita. Itu boleh berlaku pencemaran. Dan antara sifat lalat satu lagi adalah apabila sambil dia makan, dia akan berak lah. Kadang berak, kadang bertelur. Jadi please be aware. Dan juga lipas sering tinggal di longkang, kumbahan ataupun kalau rumah anda ada banyak corok, banyak retak, banyak lubang, mereka pun sering tinggal di kawasan tersebut. Jadi cara untuk mengatasi adalah bersih dan sanitasi kawasan masak dan kerja. Pastikan anda capai di tempat yang sukar. Saya tahu bila nak kemas rumah tu nak tengok bawah almari, nak pergi kat corner, nak bawa keluar barang-barang dalam almari tu, nak bersihkan dari dalam semua tu memang agak merumitkan, menyusahkan dan memang bila nak cuci tu macam malasnya. Tapi please cek juga secara berkala. Kalau bukan secara kerap pun cek secara berkala. Okay, bersihkan tempat yang sukar dicapai tersebut. Pastikan dinding, lantai, siling semua bebas daripada lubang. Dan pastikan anda punya beras, bijirin, gula, tepung semua bebas dari segala haiwan perosak dan pastikan ditutup dengan kemas. Okay, jangan underestimate kepintaran dan juga kekuatan tikus. Bekas plastik pun dia boleh gigit sampai berlubang untuk dapatkan makanan dia. Jadi pastikan dikawal dengan kemas lah. Dan kemas dapur secara keseluruhan, secara berkala, tutup makanan, perangkap serangga kalau perlu. Okay, kalau rasa asyik beras hilang lah, kenapa aku punya plastik tepung ni berlubang, kalau anda syak rumah anda telah diserang oleh serangga ataupun haiwan perosak, boleh letakkan perangkap dengan selamat, especially kalau perangkapnya melibatkan bahan kimia. Tapi kalau di luar kawalan, jangan takut untuk panggil pest control. Pest control ni bukan sahaja untuk tempat yang luas seperti restoran, tapi di rumah pun anda boleh call pest control. Anda kata nak lebih terkawal anda punya inilah masalah pencemaran ni. Okay, thank you Coach Riz. Saya pun cakap campur-campur je tapi macam inilah. Okay, microbiological, pencemaran yang sering berlaku apabila mengendalikan bahan mentah dengan salah. Okay, ini yang lazim seperti mana orang ketahui lah, disebabkan oleh bakteria, virus, parasit, benda-benda yang makhluk halus. Bukan makhluk halus yang seram tu, tapi makhluk halus yang inilah yang ada pada makanan dan di persekitaran kita. Actually, di kulit kita sekarang pun ada mikroorganisma. Okay, ada virus, ada bakteria yang boleh menyebabkan keracunan makanan. Okay, virus yang common itu, bakteria yang common itu adalah Staphylococcus aureus. Sebab tu, walaupun kita rasa kita tak sentuh benda-benda yang kotor, saya duduk di rumah je, saya tak buat apa pun. Tapi, please sebelum makan, sebelum memasak apa semua, basuh tangan. Okay? Jadi, cara mudah untuk mengetahui macam mana bakteria ini boleh membiak. Okay? Ingat huruf ini, FATOM. F untuk food. Dia bergantung kepada jenis makanan. Ada makanan tertentu di mana bakteria akan membiak dengan lebih cepat. Contohnya, makanan yang tinggi protein, tinggi karbohidrat.
itu bakteria akan membiak dengan cepat. Acidity. Ini bergantung kepada jenis bakteria, tapi lazimnya makanan yang sedikit berasid dan neutral ni bakteria mudah membiak. Tapi kalau terlalu asid, terlalu masam, bakteria tidak akan membiak. Untuk temperature, ini dikatakan sebagai zon bahaya, danger zone, iaitu 5 hingga 60 darjah Celsius adalah suhu terbaik untuk bakteria membiak. Okay, 5 hingga 60 darjah. Dan berapa suhu di Malaysia ni? Dah tahulah. Jadi Malaysia agak panas, agak lembap dan agak mudah untuk bakteria membiak. Okay, 5 darjah walaupun sejuk, tapi bakteria tetap akan membiak. Sebab tu kalau anda simpan di peti sejuk, bakteria masih lagi dapat membiak. Okay, dia cuma melambatkan tapi masih berlaku. Untuk masa, lebih banyak masa anda biarkan makanan tersebut, lebih banyaklah bakteria akan membiak. Kalau lebih lama, suhu lebih panas, lebih banyak bakteria akan membiak dan lebih berbahaya. Untuk oksigen, bakteria sama seperti kita manusia memerlukan oksigen untuk membiak. Jadi kalau ada oksigen, lebih mudah dia untuk membiak. Sebab tu dalam packaging mana-mana dia kata selepas buka sila habiskan dengan segera. Contohnya kalau buka bekas yogurt, bekas minuman, kalau lepas buka tu dia punya tempoh penggunaan jadi lebih pendek sebab kita dah buka, kita dah introduce oksigen ke dalam makanan tersebut ataupun minuman. Moisture dari segi kelembapan, lebih lembap, lebih banyak air yang ada pada makanan tersebut, lebih mudah untuk bakteria itu membiak. Tapi tidak semestinya, kadang makanan yang kering disimpan ketat pun masih lagi boleh berlaku pencemaran. Biskut kering pun masih lagi boleh berlaku pencemaran. Ini adalah carta ataupun gambar rajah di mana menunjukkan suhu bakteria hidup. 5 hingga 60 darjah Celsius adalah zon bahaya, bakteria akan membiak dengan cepat. Kurang pada 0 darjah Celsius tidak bermakna bakteria tersebut telah mati. Saya ulangi, kalau makanan itu telah dibekukan, tidak bermakna bakteria telah mati. Bakteria tu masih ada, cuma dia dibekulah, dia tidak membiak, dia dalam keadaan frozen. Jadi apabila anda beku, anda bawa keluar ke suhu bilik, dia dah nyah beku, bakteria tersebut akan sambung membiak. Jadi tidak bermakna anda masuk peti ais, dia akan hilang bakteria tu. Dia cuma tidur je. Tapi kalau didedahkan pada suhu yang tinggi, lagi banyak bakteria yang akan mati. Kalau lebih daripada 100 darjah Celsius, kebanyakan bakteria akan matilah. Sebab tu apabila kita masak, bakteria akan matilah. Itu antara cara yang selamat untuk kita membunuh bakteria. Ini adalah antara penjenayah yang lazim dijumpai dalam makanan kita. Tadi saya ada cakap bakteria Staphylococcus aureus ini adalah bakteria yang paling common, memang hidup di kulit kita. Salmonella ni adalah bakteria yang sering didapati pada telur dan pada ayam. Dia ada 2 jenis Salmonella yang common. Salmonella typhi. Salmonella typhi ni sebab tu pengendali makanan perlu ambil suntikan vaksin typhoid untuk mengelakkan pencemaran Salmonella typhi. Dia ada satu lagi Salmonella aureus. Salmonella aureus ni adalah daripada telur dan juga ayam. E. coli ini sering didapati dalam daging yang tidak cukup masak ataupun produk tenusu seperti keju ataupun yang telah dicemari dengan najis. Even air yang tercemar pun mengandungi E. coli. Bacillus cereus, makanan yang terlibat nasi goreng, hasil pijirin, puding rempah, hasil sayuran, Vibrio parahemolyticus. Tak perlu tahulah actually nama-nama semua ni. Tapi apa yang anda perlu tahu, kalau tidak dikendalikan dengan betul, akan adalah penjenayah ini akan serang makanan anda. Yang common adalah Salmonella lah, keracunan Salmonella dan juga E. coli. Campylobacter pun ada. Just nak share lah langkah membasuh tangan dengan betul. Bukan sekadar gosok tapak ke tapak saja, pastikan belakang tapak pun anda gosok dan celah-celah jari. Selepas habis celah jari, gosok kuku juga, kuku dengan tapak tangan. Kemudian sekali lagi satu round
satu jari demi satu jari, kemudian lap sehingga kering. Harapnya anda dah tahulah cara pembasuhan tangan dengan betul, bukan sekadar nak makan, tapi dengan sekarang ni, dah zaman pandemik, dah 2 tahun dah, jadi harapnya kita dah tahu cara untuk manage kebersihan daripada bakteria dan virus dan makhluk halus ni. Okey, macam mana untuk mengelakkan contamination? Okey, kita menggunakan konsep HACCP. Kalau yang kerja industri tu tahulah, Hazard Analysis and Critical Control Point. Tapi saya akan go through secara ringkas, dan apa yang boleh di-apply dalam kehidupan seharian, saya akan fokus. Yang lain tu saya akan go through secara laju. Jadi, ini merujuk kepada Critical Control Point adalah dari segi proses awal pembelian sehinggalah kita nak hidangkan ataupun kita nak sejukkan dan kita nak panaskan semula. Jadi jangan fikir ini untuk industri, untuk restoran sahaja. Purchasing. Contoh anda beli di mana? Di Tesco, di pasar raya, di tepi jalan, di pasar basah dan sebagainya. Okay, anda perlu tahu juga receiving. Contoh mak anda beli tapi anda yang menerima. Macam mana anda nak terima bahan mentah tersebut? Storing, macam mana nak simpan. Preparing, macam mana nak menghidang. Macam mana ni preparing, macam mana nak sediakan. Memasak, penyediaan dan holding ni macam kita nak letak di bawah tudung saji sementara tunggu orang nak makan. Okay, holding ni adalah fasa di antara penyediaan dan orang tu nak masuk dalam mulut. Okay, cooling, macam mana kita nak sejukkan dengan betul. Macam mana kita nak panaskan semula. Okay, ada cara-caranya yang terbaik. Okay, purchasing, of course, pastikan supplier anda itu bersih. Anda nak beli di pasar basah ke di mana-mana sahaja pun, pastikan persekitarannya bersih. Tiada tikus yang ulang-alik sana sini. Kalau anda was-was, anda tak yakin, utamakan keselamatan anda. Better pergi cari di tempat yang lebih bersih. Tapi mungkin anda kesianlah kat penjual tu, itu rezeki dia. Tapi itu menjadi tanggungjawab seorang penjual untuk memastikan persekitarannya bersih dan keselamatan anda adalah keutamaan. Okay? Pastikan keselamatan yang bersih dan juga macam mana dia menyediakan haiwan tersebut. Adakah diletakkan di tempat yang sejuk ataupun letak je di suhu persekitaran. Itu pun penting juga sebab makin lama sesuatu daging ayam ke ikan ke apa pun, sayur pun didedahkan dalam keadaan suhu persekitaran, lebih cepatlah bakteria akan membiak. Okey, dari segi penyimpanan ada dua jenis. Satu adalah dry storage. Ini lebih kepada macam benda-benda kering lah, biji rin, biskut dan sebagainya. Ini pun anda boleh follow di rumah ya, di mana tempat anda simpan tu kalau boleh 15 cm daripada lantai dan daripada dinding. Maksudnya dia ada ruang antara dinding dan juga lantai untuk mengelakkan mudah didapati ataupun mudah dijumpai oleh serangga dan juga haiwan perosak. Pastikan good ventilation, pengudaran yang bagus. Kalau pengudaran yang tidak bagus, persekitaran tu menjadi lebih lembap, lebih mudahlah bakteria untuk tumbuh. Dan untuk bahan kering boleh 10 hingga 24 darjah Celsius. Maksudnya kalau kita di Malaysia ini simpan di tempat yang agak terlindung, tidak didedahkan secara langsung kepada matahari dan gunakan sistem FIFO, first in, first out. Benda yang anda beli pertama itulah yang akan digunakan pada awalnya. Okay, contohlah saya bagi situasi yang realistik. Anda beli susu, anda gunakan, lepas tu sebelum susu tu dah habis, ada orang lain dah beli dah susu baru. Maybe wife anda beli kotak yang baru. Lepas tu anda tolak yang dibuka tu ke belakang, lepas tu yang di depan tu adalah yang anda baru beli tu. Tidak. Kalau boleh, benda yang anda first beli itu di depan, yang last beli itu di belakang. Jadi first in, first out. Jadi apa yang kita beli paling awal, itu yang kita gunakan dan habiskan paling awal untuk mengelakkan benda tu rosak, makanan itu rosak. Okay, sebab tu penting untuk baca packaging punya tarikh dan expired semua tu lah. Dan kalau ada tumpah semua tu, contohnya beli ayam, ada darah ayam semua tu, sila cuci dengan sebaiknya. Okey, kalau penyimpanan bahan yang basah itu adalah 5 darjah Celsius dan ke bawah.
Contohnya kalau macam yogurt, macam susu itu 5 darjah Celsius, tapi kalau nak simpan daging-daging, ikan, ayam semua tu bawah 0 darjah Celsius lah, frozen, beku. Dan jangan overload. Okey, antara kesilapan yang orang sering lakukan adalah mereka sumbat sebanyak mana bahan dalam peti beku. Okey, even freezer pun kalau anda overload dia akan jadi insulate. Anda boleh bayang macam igloo. Okay, igloo walaupun di kutub utara, kutub selatan, di tempat yang sejuk, tapi disebabkan dia menghasilkan satu lapisan insulasi, di dalam igloo tu dia lebih panas. Sama juga kalau anda sumbat benda dalam peti beku, makanan yang di tengah yang berada di bawah lapisan-lapisan tu akan lebih panas. Okay, maybe persekitaran ataupun maybe setting peti beku anda adalah negatif 10 darjah Celsius, tapi yang tengah-tengah tu maybe dia dah capai 5 Celsius di atas suhu sejuk beku. Jadi pastikan tidak terlalu mampat anda punya peti beku lah. Okay? Kalau anda nak lebih clear, apa yang saya refer, kalau di atas ni, kalau peti ais di atas ni, yang ni yang peti sejuk lah, dia tidak beku. Ini adalah peti sejuk. Kalau di bawah ni frozen ni, peti beku. Jadi kalau semua ni orang selalu refer sebagai peti ais, tapi lebih mudah untuk clarify, yang di atas ni adalah peti sejuk, di bawah adalah peti beku, ataupun bergantunglah pada peti ais anda. Okay, harap jelas Alright. Okay, freezer. Okay, freezer ni itulah peti beku. Jadi pastikan disimpan dengan betul, pastikan ada ruang dan tidak terlalu dihimpitkan. Okay, untuk preparation and food handling, okay, cross contamination ni apa yang dimaksudkan adalah kontaminasi yang bersilang. Contohnya, anda tengah potong ayam, tak basuh tangan, pergi pegang sayur, tapi sayur tu bukan sayur untuk dimasak, sayur itu adalah sayur salad ataupun ulam-ulam yang anda takkan masak lah, jadi akan berlaku pencemaran. Okay, bakteria salmonella daripada ayam mentah tu telah tersebar kepada sayur mentah tadi. Okay, pada ayam tu tak ada masalah sebab ayam tu anda nak masak. Okay, bila masak dah matilah. Tapi yang ada pada sayuran tu tidak dimasak, tidak dibunuh, dan dari situ berlaku pencemaran. Ataupun satu lagi, anda nak defrost, anda letak ayam di atas peti sejuk. Letak di atas peti sejuk, anda tidak letakkannya di dalam bekas ataupun tidak dibalut dengan plastik. Darah-darah daripada ayam tersebut ataupun cecair ataupun itulah ais yang telah cair daripada ayam tersebut jatuh menitik kepada sayur-sayuran ataupun makanan-makanan lain di tingkat bawah peti ais, peti sejuk tersebut. Itu pun antara punca berlaku cross contamination, ataupun guna pisau yang sama untuk potong benda yang mentah dan juga benda yang kering. Okay, contoh potong ayam, potong daging, lepas tu pisau yang sama tidak dibasuh digunakan untuk potong roti. Okay, potong roti itu bukanlah kita nak masak lagi. Itu punca cross contamination lah. Jadi cara untuk mengelakkan, jangan biarkan daging mentah ataupun sayuran tidak dibasuh sentuh antara satu sama lain. Jangan sediakan makanan ready to eat. Ready to eat ni maksudnya tidak perlu dimasak lah. Contohnya susu, roti, bijirin, itu adalah contoh ready to eat. Menggunakan papan pemotong, perkakas ataupun peralatan yang telah digunakan untuk menyediakan makanan mentah. Jadi perlu asingkan. Ataupun kalau tak ada papan pemotong atau pisau yang asing, basuh dengan betul, kalau boleh pakai sabun, dan pastikan dia dah kering baru gunakan. Cuci tempat kerja dan perkakas dengan pencuci serta air panas untuk membasmi kuman. Sentiasa basuh tangan secara menyeluruh setelah menggunakan makanan yang berpotensi mengandungi pencemaran. Jika simpan daging mentah di chiller, pastikan ia di paling bawah dan bertutup. Chiller ni itulah yang saya cakap tu. Kalau anda nak defrost ataupun letak makanan mentah, daging mentah, ayam mentah di peti sejuk, pastikan ia di peringkat yang paling bawah sekali untuk mengelakkan jus-jus ataupun cecair menitik ke makanan yang lain. Dan pastikan ada ni lah, ada mangkuk ataupun benda untuk tahan cecair tersebut. Okay, kalau root vegetables iaitu sayur-sayuran yang daripada tanah seperti ubi, carrot, bawang. Tapi bawang tak apalah, bawang kita buang lapisan luar. Okay, benda-benda macam tu pastikan basuh lah. Okay, sebab mengandungi tanah. Dan pastikan kain lap
anda bersih dan kerap ditukar. Itulah kain yang anda gunakan untuk lap permukaan ataupun lap pinggan, semua tu pastikan dibersih dan ditukar secara berkala. Dan kalau anda tidak sihat, terutamanya mengandungi muntah ataupun cirit-berit, sila elakkan diri daripada menyediakan makanan. Bukan saja untuk orang lain, malahan untuk diri sendiri. Contohnya, hari ini anda keracunan makanan, tapi anda masak untuk diri sendiri, lepas tu maybe ataupun anda dah baru sembuh dari keracunan makanan, dah hujung-hujung dah, tapi anda masih prepare untuk diri sendiri, lepas tu anda makan balik makanan tersebut, jadi repeat balik keracunan makanan tersebut. Jadi pastikan anda elakkanlah sebaiknya. Okay, ini yang dikatakan dengan papan pemotong yang berbeza. Ini lebih kepada food industry lah, di mana mereka menggunakan papan pemotong berlainan warna untuk membezakan makanan apa yang disediakan. Tapi untuk anda di rumah, saya syorkan at least 2 lah, minimum 2 papan pemotong, 1 pemotong untuk bahan mentah, 1 pemotong untuk bahan kering yang ready to eat. Seperti nak potong roti, nak potong sayur, nak potong timun, benda-benda yang anda makan mentah. 1 lagi papan pemotong adalah untuk benda-benda yang basah. Ataupun kalau guna papan pemotong yang sama, sila pastikan dia telah dibersihkan, dikeringkan sebelum digunakan. Okey, untuk defrost iaitu thawing lah, nyah beku dan marinating, jauhi daripada zon bahaya 5 darjah Celsius hingga 60 darjah Celsius. Okey, dan jangan biarkan dia nyah beku di atas permukaan kaunter anda ke di dapur yang tidak di sejuk beku lah, bukan sejuk beku, di di chill. Jadi ini saya tahu ramai yang buat. Okay, saya sendiri pun ada buat juga, di mana nak cepat nak defrost ayam tu, bawa keluar, lepas tu tinggal je atas kaunter. Itu tidak begitu baguslah, sebab kita dedahkan dia kepada zon bahaya. Tapi kalau anda nak defrost dengan cepat, antara yang boleh lakukan adalah letakkannya di bawah running water, air yang mengalir. Bukan air yang bertakung. Air yang bertakung tu tidak bagus, sebab makin lama bertakung, makin banyak bakteria yang akan membiak. Kalau kita biarkan di bawah running water, itu akan memastikan air yang bersih sentiasa dilalui dan mengelakkan pembiakan bakteria lah, running water. Dan bukan sekadar running water, kalau boleh, kalau ada air sejuk, cold running water lah. Itu antara yang lebih bagus berbanding kalau kita bawa keluar, lepas tu kita tinggal je di atas kaunter, ataupun kita bawa keluar, kita rendam dalam bekas. Sama juga kalau anda nak marinate, anda nak peram dia, nak salut dengan flavor ke apa ke, kalau boleh letak dalam peti sejuk. Melainkan anda nak gunakan dalam 30 minit ataupun dalam sejam, itu bolehlah. Okey. Ini yang saya cakap tadi lah. Kita masukkan dalam peti beku tidak bermakna bakteria itu telah mati. Itu hanya melambatkan ataupun menidurkan bakteria itu saja. Itu tidak membunuh. Okay, jadi untuk memasak, pastikan dimasak pada suhu yang secukupnya, suhu yang tinggi 75 darjah Celsius hingga 100, itu pun dah cukup untuk membunuh. Pastikan anda kacau. Kalau masak menggunakan pot, periuk yang dalam. Kadang kalau terlupa nak kacau tu, maybe makanan di permukaan periuk itu dah sejuk dan boleh dah boleh membiakkan bakteria. Tapi untuk masak di rumah tak berlakulah. Ini mostly pada peringkat industri ataupun pada peringkat food service, hotel dan sebagainya, di mana periuk mereka sangat besar dan sangat dalam lah. And then lain pada tu, tak ada apa sangat. Okay, never touch prepared food with bare hands. Maksudnya, kalau anda nak rasa masakan yang masih lagi masak tu, anda celup jari, rasa itu should be okay lagi, tapi jangan sentuh makanan yang telah dihidangkan. Okay, makanan yang telah dihidangkan, bila kita sentuh, kita introduce balik bakteria. Okay, bila kita masak, kita bunuh, tapi bila kita sentuh, itu kita introduce balik lah. Okay, serving and holding, kalau boleh jangan simpan terlalu lama, sebab tu kalau di buffet ke apa ke, anda akan nampak dia simpan dalam bekas tu lah, bekas catering tu. Actually, kalau sebetulnya bekas catering tu bukan untuk simpan saja. Kalau ikutkan bekas catering tu, bawah ni sepatutnya akan ada air, dan air ini akan simpan makanan tersebut pada suhu
atas 60 darjah. Ataupun kadang-kadang anda tengok dia sesetengah kedai bekas ni, bawah ni dia letak lilin ataupun letakkan elemen pemanas di atas ni untuk memastikan makanan tersebut panas sementara nak tunggu nak tunggu orang makan. Okay, mostly ini lebih kepada buffet ataupun restoran di mana mungkin makanan tersebut akan dibiarkan untuk tempoh masa yang lama. Untuk kebanyakan orang yang masak di rumah, tak ada problem sangatlah. Okay, daripada tu benda biasa je di mana basuh tangan, pastikan perkakas, sudu garpu semua, senduk semua bersih. Okay, dan jangan bersinlah di atas makanan tersebut dan tutup dengan tudung saji ataupun apa-apa saja untuk mengelakkan makhluk perosak singgah. Okay, quiz. Okay, nak tengok anda alert ataupun tidak, masih lagi bersama kelas ini ataupun tidak. Okay, mana yang salah? Apa yang salahnya? Adakah band putih ni, band biru ataupun band yang kita selalu guna ni? Kalau ikutkan, mana yang tidak begitu bagus apabila kita mengendalikan makanan, apabila kita prepare foods? Mana band 8 ni yang tidak begitu bagus? Okay, jawapannya adalah yang coklat. Yes. Sebab apa? Yang coklat ni dia sama warna dengan kulit. Jadi kalau kita masak terjatuh ke dalam makanan, kita tak boleh nak detect, susah nak detect. Okay, sebab tu untuk standard food industry mereka lebih prefer gunakan warna biru ni. Andai kata terjatuh dalam makanan, senang untuk jumpa, tapi jumpa tu bukanlah bermakna boleh hidang kepada customer. Jumpa dan buanglah. Yes, sebab tu dia warna biru, sebab mudah untuk dikesan. Itu adalah standard untuk food industry kalau nak tahu. Tapi ingatkan fashion tak adalah. Kalau yang ada Hello Kitty, ada love semua tu barulah fashion. Okay, biru ni adalah warna untuk mudah nampak. Tapi ingat saya cakap benda ni tidak bermakna kalau anda bekerja di food industry saja. Maybe nanti ada kenduri kahwin, ada open house raya nanti, anda nak masak untuk crowd yang ramai. Jadi pastikan benda ini anda alert lah. Okay, serving, penyediaan benda biasa je. Jangan sentuh makanan, jangan sentuh muka, kepala dan benda-benda lain. Jangan merokok, basuh tangan, semua tu benda biasalah. Cooling, okay, penyejukan. Kalau nak simpan benda-benda sejuk tu, kalau contoh anda nak simpan lauk, contohlah lauk tengah hari, anda nak simpan untuk makan malam, kalau boleh janganlah biar dia bawah tudung saja, masuk je dalam peti sejuk, bukan peti beku, masuk dalam peti sejuk, sebab di bawah suhu 5 darjah Celsius itu akan memastikan makanan anda boleh tahan untuk tempoh yang lama. Tapi even anda nak hidang semula pun, anda nak panaskan semula, sila gunakan penilaian anda dari segi warna, bau dan rasa untuk memastikan makanan tersebut betul-betul selamat. Okay, dan tutuplah, pastikan bertutup. Okay, untuk panaskan semula, pastikan boil or heat to more than 75 Celsius within 2 hours of removal. Maksudnya bila anda nak keluarkan tu, janganlah biar dia di luar tu. Bila keluarkan tu, terus panaskan. Jangan biarkan dia di luar untuk masa yang lama. Dan untuk panaskan, tak ada masalah untuk guna microwave ataupun untuk panaskan dalam pot. And then checklist. Okay, satu lagi tips yang anda boleh gunakan, yang digunakan dalam food industry, yang anda boleh apply kepada diri sendiri. Anda boleh letakkan marker di tepi peti ais anda, supaya kalau ada benda-benda frozen, ada benda-benda lauk ke apa ke dalam plastik, anda ambil marker tu, anda tulis, anda label bila tarikh tersebut. Contohlah kalau anda ada family besar, ramai orang di rumah, okay, ada banyak makanan leftover kadang-kadang dalam peti ais tu, peti sejuk tu, jadi anda tak tahu bila makanan ni. Jadi satu habit yang anda boleh buat adalah letak ataupun simpan marker berdekatan dengan peti sejuk anda dan gunakannya untuk label makanan anda. Okay, ini pun itulah yang saya cakap tu, checklist, labeling apa semua tu. Okay, so inilah 4 steps to food safety: clean, separate, cook, chill. Bersihkan, asingkan, masak dan pastikan
disejukkan ataupun dibekukan dengan betul. Okay, so kalau ikutkan kita dah habis, tapi di sini saya nak menjawab beberapa soalan Nazim. Okay, perlu tak basuh kulit telur? Okay, saya nak tanya kepada yang penonton sekarang ni, anda jenis basuh ataupun tidak kulit telur? Okay, Aisyah, betul. Untuk Band-Aid warna biru tu, selain untuk dia mudah dilihat, dia juga kalis air lah, lebih sesuai untuk food industry. Okay, mostly basuh. Okay, tak basuh, tak apa, tak perlu sengih. Sebab actually sebetulnya kita tidak digalakkan untuk basuh. Sebab apa? Pada telur tu, di selaput luar dia akan ada macam membran ataupun akan ada macam satu lapisan pelindung pada kulit telur tersebut. Kalau kita basuh, yes, itu akan membersihkannya, tapi secara tidak langsung itu akan membuang lapisan pelindung tersebut. Kenapa lapisan pelindung tersebut membantu? Sebab kulit telur ini bersifat porous. Porous ni bermaksud mengandungi lubang-lubang kecil. Jadi kalau kita basuh kulit telur tersebut, itu akan memberikan ruang, memberikan peluang supaya bakteria dan juga benda asing yang halus memasuki ke dalam telur kita. Jadi kalau anda basuh, nasihatnya adalah anda simpan dalam peti ais. Kalau anda tak basuh, tak ada masalah untuk simpan di luar. Tapi saya tahu kenapa basuh, sebab kualiti telur di Malaysia ni tidak begitu dikawal secara rapi, especially kalau telur 30 papan tu, ataupun macam Kak Safia ni, basuh jika sebelum guna sahaja. Sebab kalau kita jenis basuh yang satu papan, secara tidak langsung itu akan memendekkan jangka hayat telur tersebut. Jadi untuk nak ensure, bolehlah macam Kak Safia tu recommend, di mana basuh hanya sebelum nak guna saja. Jadi kalau jenis yang basuh sepapan terus, yang basuh banyak-banyak terus, better simpan dalam peti sejuk untuk mengelakkan pencemaran berlaku. Sebab apa? Kulit telur ni bersifat porous, boleh masuk bahan pencemaran. Okay, dan di bawah ni saya petik kajian tersebut lah. The effects of eggs washing, correlation between egg cell characteristics, bla bla bla, untuk detect virus Salmonella typhi. Typhi ni typhoid tu lah. Dan daripada kajian ni betul, apabila kita basuh, itu akan efek telur itu punya sistem defense. Tapi dengan syarat, kalau kita nak basuh juga, pastikan dia dia disimpan dalam keadaan yang bersih dan suhu yang rendah, seperti dalam peti ais. So itu terpulang kepada masing-masing lah. Kalau nampak sangat ada najis ayam pada telur tersebut, basuhlah, sebab itu pun punca pencemaran juga. Tapi bila dah basuh tu, pastikan anda simpan dengan betul, sebab apabila telah basuh, itu akan memendekkan jangka hayat. Tapi bila kita cakap tentang jangka hayat telur ni, bila kita nak tahu telur ini bagus ataupun tidak? Sebab kat telur tu dia tak tulis expired bila. Ayam tu pun tak beritahu. Jadi macam mana kita nak tahu? Simple je. Kita gunakan egg float test, di mana kita biarkan telur itu di dalam air dan kita lihat keupayaannya untuk terapung. Kalau tenggelam, maksudnya telur itu fresh. Kalau dia dah terapung sikit, kurang fresh. Kalau dia terapung ke permukaan, maksudnya dia dah tidak bagus. Kenapa? Ada yang boleh jawab tak? Kenapa? Kenapa telur yang terapung ni tidak bagus? Yes, kalau yang dah terapung tu better buang. Okey, kenapa dia terapung? Ingat lagi saya cakap, kulit telur kan dia porous. Kulit telur kan dia berlubang. Makin lama telur itu dibiarkan, makin banyak udara yang masuk. Dan kalau anda ingat lagi, apa faktor yang mempengaruhi pembiakan bakteria adalah udara. Lebih banyak udara yang masuk, lebih banyak bakteria yang membiak. Dan di samping itu, bakteria juga akan bernafas. Apabila bakteria bernafas, itu akan menghasilkan gas. Bukan sekadar gas, antara gas yang dihasilkan adalah gas sulfur.
sulfur itulah yang dikatakan sebagai bau busuk telur. Jadi makin banyak angin yang masuk, makin banyak bakteria yang membiak, makin banyak bakteria menghasilkan gas sulfur, itu yang akan merosakkan telur. Jadi bila banyak angin masuk, makin terapunglah dia. Makin fresh, makin tenggelam. Itu je konsep simpelnya. Dan kadang anda beli, contohlah beli 30 papan, kadang akan ada juga telur yang rosak dalam batch tersebut. Meskipun dia tulis masih lagi di dalam di belakang expiry date dia. Right. Okay, jelas. Sebab dah masuk angina. Alamak, angina tu sakit dada. Okay, apa bezanya best before dan use by ataupun expired? Mungkin anda pernah tertanya ataupun anda sangkakan kedua-duanya benda yang sama. Okay, actually best before ni adalah tarikh di mana makanan tersebut mula hilang kualiti tapi boleh dimakan lagi. Okay, best before ni contohnya kalau dia tulis best before hari ni, esok boleh makan lagi, cumanya mungkin esok dan lusa tu dia dah rasa tak sedap, dia punya manis tu dah hilang ataupun dia dah start rasa masam-masam sikit. Okay, best before. Okay, untuk kebanyakan makanan best before, selepas tarikh itu pun boleh dimakan lagi, tapi guna penilaian anda lah. Untuk use by, ini sama seperti expiry date. Kalau pada hari tersebut boleh lagi, tapi pada hari esoknya dia telah dikira sebagai expired lah, dah tidak bagus. Tapi kalau sehari dua tu mostly boleh lagi lah, tapi please gunakan penilaian anda. Kalau rasa tak elok, bau pun tak enak dan sebagainya, buang je lah. Okay, anda pernah tak tengok orang Jepun banyak makan telur mentah? Tapi dalam telur mentah ataupun benda-benda telur mentah ni antara sumber pencemaran bakteria Salmonella. Kenapa kalau orang Malaysia kita makan telur kita boleh berlaku keracunan, kita makan telur mentah pun tidak tidak dikira sebagai selamat, tapi kenapa orang Jepun mereka amalkan pemakanan telur mentah ni? Okay, jawapan dia simple. Mereka punya law, mereka punya mereka punya akta apa semua tu, proses penghasilan daripada awal dan akhir, mereka sangat teliti. Mereka sangat strict, yes, sebab diorang memang strict. Aisyah kata Malaysia panas. Actually kat Jepun pun kalau time musim panas, panas juga. Tapi mereka punya kualiti sangat tinggi, mereka punya peraturan sangat strict. Sebab tu mereka punya food safety adalah antara yang terbaik lah, bukan saja untuk telur mentah, malahan untuk benda-benda lain lah, even makanan tepi jalan pun sangat bersih dan berkualiti. Okay, kalau anda tengok kat graf bawah ni, ini adalah case reported food poisoning di Jepun. Hanya 1061 number of incidents. Saya dah check banyak kali, ini adalah total incidents, bukannya 1000 kejadian untuk setiap 1 juta penduduk dan sebagainya. Dan kalau kita lihat 1061 kes ni dibahagikan dengan jumlah penduduk Jepun, kes keracunan makanan mereka 0.0008. Jadi sebab tu mereka boleh makan telur mentah, sebab kalau anda beli telur mereka memang tak ada pun najis-najis ayam seperti mana kalau kita beli telur papan 30 biji itu di Malaysia. Okay, kadang bukan sahaja ada najis, kadang ulat pun boleh dah ada, okay, yang telah dijual. Tapi di Jepun mereka daripada awal lagi, daripada ladang dah dibersihkan, selepas ladang dah melalui proses quality assurance, lepas tu baru dijual. Dan disebabkan kualiti mereka sangat tinggi, penjagaan ayam mereka sangat bagus, telur mereka tak hanyir. Sebab tu mereka boleh makan dengan nasi mentah, boleh cicah dengan daging, sebab dia rasa lain, dia rasa seperti creamy, dia tak ada rasa hanyir ayam tu. Itulah perbezaannya. Kalau nak rasa boleh pergi ke Jepun dan try. Okay, ini ada yang tanya dalam grup, saya kena rendam dengan garam ke? Okay, actually untuk kebanyakan sayur-sayuran dan buah-buahan yang anda beli di pasaran, di pasar raya, kebanyakannya ataupun mostly lah untuk mendapat kelulusan, semuanya telah melalui proses di mana mereka melepasi tahap minima
racun serangga ataupun saki-baki racun serangga yang ada. Maksudnya nak katakan 100% suci tu tidak, akan ada saki-baki racun serangga yang ada ataupun pesticide, tetapi level dia dikira sebagai selamat, safe level. Tapi antara langkah keselamatan yang tambahan anda boleh ambil, of course, membasuh sayur-sayuran tersebut. Tapi adakah perbezaan kalau anda basuh dengan air biasa, air yang mengandungi garam dan juga air cuka ataupun bleach? Okay. Ada kajian yang membandingkan. Air biasa sudah cukup untuk membasuh sayuran, tapi kalau anda tambah garam, okay, contoh kajian ni, ni kajian ni lah. 20 minit dalam 10% air garam adalah paling efektif untuk membuang kebanyakan kebanyakan sisa-sisa racun agriculture. Okay, 10% ni contohnya 10 gram garam untuk 1 liter air, betul ke? Betul kan? Untuk 100 ml, betul tak? Okay, otak jam sikit malam ni, especially matematik. Dan ada satu lagi kajian, dia letak 30 gram baking soda dalam 7 liter air pun sama berkesan dengan air garam. Tapi anda perlu tahu, apabila anda rendam dalam air garam, anda rendam dalam baking soda, itu akan efek juga rasa dan kualiti sayur tersebut lah. Kalau tak silap saya, kalau rendam dalam baking soda, sayur tersebut akan jadi lebih lembek dan lunyai. Kalau rendam dalam air garam, dia akan rasa sedikit masin lah. Tapi pada pendapat saya, basuh dengan air kosong pun dah memadai lah. Tak perlu nak ada extra effort, melainkan anda betul-betul risau. Okay, next. Okay, selamat ke kalau buang lapisan kulat di atas ... Okay, ini bergantung kepada jenis makanan. Kalau benda yang jam dan berpaste, nasihat dia adalah buang lapisan atas dan beberapa cm di bawahnya. Okay, contohnya pada jam, dan ada yang tanya tu pada paste cili. Kalau tak silap saya, paste cili bolehlah tergolong dalam golongan ni. Jadi buang lapisan atas dan beberapa cm di bawahnya. Kalau roti, buang. Kalau keju keras, buang lapisan dan beberapa cm di bawahnya. Kalau keju lembut seperti mozzarella, seperti keju keping tu, buang. Kalau yogurt dan minuman tekstur pekat, buang. Dan kalau kulat yang anda nampak tu warna hitam, hijau, kuning, oranye, buang. Sebab itu antara kulat yang bahaya. Kalau kulat warna putih dan biru pudar tu, boleh lagi lah. Tapi itu pun follow dengan nasihat ni. Okay, kenapa? Kenapa kita perlu buang beberapa cm di bawahnya? Sebab kulat ni ataupun fungus, dia bukan apa yang anda lihat saja. Contohnya, pada satu bekas, anda nampak kulat di permukaan saja. Kulat di permukaan. Tetapi mereka mempunyai akar-akar yang panjang. Jadi mempunyai akar-akar yang panjang. Dia boleh turun ke bawah lagi. Dan bila turun ke bawah tu, boleh berlaku pencemaran lagi lah. Jadi kalau makanan yang pekat, makanan yang likat seperti jam ataupun paste, buang layer ini, tapi layer bawah boleh guna. Tapi kalau makanan yang lembut, makanan yang cecair, kulat ni boleh travel jauh lagi ke dalam meskipun anda hanya nampak pada permukaan saja. Sama seperti roti. Anda nampak roti, kulat pada bahagian ni je. Buang semuanya sebab kulat tu boleh travel, dia punya akar ni ke seluruh roti. Dan bukan untuk keping roti ini saja, tetapi kepingan roti lain pun boleh berbahaya. Tapi kalau saya bakar roti tersebut, jadi selamat tak? Tak selamat. Sebab kalau anda bakar ataupun anda masak makanan yang ada kulat tu, anda akan bunuh dia punya organisma dia. Anda akan bunuh makhluk tersebut, tapi anda tidak akan membunuh dia punya spore. Spore ini adalah dia punya biji benih, dan biji benih ni tahan suhu. Sebab tu, kalau nasihat saya lah, buang je lah. Tak payah nak ambil risiko untuk nak scoop layer atas ke apa ke. Pernah makan roti expired. Itulah. Saya pun ada pengalaman agak, especially kalau roti whole grain. Kalau roti putih, dia senang lah nampak kalau ada kulat. Kalau roti whole grain kan dia dah ada tekstur biji-biji dia, warna yang bermacam-macam warna. Jadi susah sikit nak detect kalau expired. So, nasihat yang simple, gunakan penilaian buat pilihan yang bijak. Okay, kalau anda rasa berbaloi nak simpan jam tu,
nak simpan peanut butter tu, maybe anda beli brand yang mahal ke, ikutlah, buang je lah lapisan atas dan beberapa cm di bawahnya. Right, next. Keju berkulat. Okay, kalau kulat ini berbahaya, kulat pada keju ni selamat ke? Okay, yes, kulat pada keju ni selamat sebab kulat yang telah ditambah itu adalah kulat yang tidak akan menghasilkan toksin, tidak akan menghasilkan spor yang berbahaya. Actually, kalau anda nak tahu, kulat yang telah ditambah ini adalah strain penicillium. Okay? Daripada kulat penicillium ni lah terjadinya ubat penicillin. Dari situ sebenarnya ubat penicillin ni dijumpa. Dia asalnya daripada kulat ni. Dan kulat ini telah ditambah pada keju untuk memberikan rasa tekstur yang berbeza dan juga aroma yang busuk lah. Ada tak di sini yang pernah cuba keju kulat ni? Ataupun dia adalah kategori blue cheese, keju yang busuk. Jangan Google Kazumazu. Kazumazu ni, okay, kalau keju ni dia telah ditambah dengan kulat ataupun mikroorganisma kulat ni, Kazumazu ni dia telah ditambah dengan ulat lalat. So bayangkan ada ulat kecil ni. So jangan Google. Sedap blue cheese tapi bau dia, itulah. Sebab nak dapatkan sedap tu lah. Okay, kenapa dia boleh sedap? Sebab apabila kulat ni makan keju ni, dia akan menghasilkan bahan sampingan. Saya tak pasti bahan sampingan apa nama dia, tapi itu akan membuatkan keju yang lebih creamy dan lebih lazat. Tapi satu lagi bahan sampingan yang dihasilkan adalah bau yang busuk lah, blue cheese. Okay, ni ada dah. Alright. Ni ada tanya juga dalam grup. Apa cerita dengan bubuk ataupun hama? Kalau nama English ni adalah rice weevil ataupun flower mites. Yes, betul Fika. Kazumazu tu adalah cheese yang dimakan sekali dengan ulat hidup. Dia adalah makanan delicacy dalam satu region saja di Itali, dan undang-undang dia adalah dia diharamkan untuk dieksport keluar. Jadi kalau anda nak rasa keju Kazumazu ni, anda perlu terbang pergi ke Itali, pergi ke tempat spesifik itu sebab ia diharamkan untuk dijual. Alright. So, rice weevil ataupun flower mites datang dari mana? Okay, mungkin anda tertanyakan, anda dah simpan tepung anda dengan selamat, anda simpan untuk masa yang lama, anda tutup dengan rapi, tetapi masih ada kumbang-kumbang dia ni, masih ada hama-hama ataupun bubuk ni, datang daripada mana? Actually, anda beli tepung, anda beli beras, most likely akan sudah ada telur ataupun telur haiwan berikut. Ataupun satu lagi cara dia datang adalah daripada bekas yang tercemar ataupun ada telur dari batch yang sebelumnya. Contoh, anda simpan tepung dalam satu bekas, lepas tu dah habis, anda terus top up tepung yang baru, tetapi anda tak cuci, mungkin ada telur-telur hama ataupun bubuk ni daripada batch yang lepas yang menetas. Ataupun datang daripada bekas lain. Okay, contohnya satu bekas tercemar, satu bekas okey, anda tak tutup, dia boleh masuk. Okay, bahaya tak haiwan serangga ni? Actually, tak bahaya pun. Actually, kalau anda termakan, anda termasak, okay, tepung yang ada natang-natang semua ni, anda buat kek, actually tak ada efek pun sebenarnya. Tapi setengah orang mungkin allergic, di mana kalau dia pegang hama ataupun bubuk ni boleh menyebabkan kegatalan, tapi secara umumnya kalau anda termasak, termakan, tertelan, tak ada masalah. Tapi buang je lah, takkan nak makan lagi kot benda-benda yang ada benda merangkak ni. Baru-baru ni pun saya lama tak makan oat. Okay, biasalah kan oat, makanan diet yang sering dilupai. Jadi saya pun lama tak tengok, pergi tengok, dah penuh dengan binatang ni. Buang satu batch tu. So, selamat tetapi buang. Pastikan anda bersihkan bekas-bekas. So, bekas tepung, bekas beras semua tu, kalau anda nak top up balik, sebaiknya basuh dululah baru tambah yang baru untuk mengelakkan telur-telur yang ada daripada batch yang sebelum ni menetas. Alright, next. Okay, nasi perlu simpan dalam peti sejuk ke?
perlu ke nak simpan nasi yang telah dimasak ni dalam peti sejuk. Okay, kalau digunakan pada keesokan hari, saya tahu kebanyakan daripada kita biar je lah dalam periuk tu. Contoh kita masak nasi pada waktu malam, esok tu kita nak buat nasi goreng, nasi lebih, mostly kita akan biar je lah. Tapi kalau anda masukkan dalam peti sejuk, itu dapat memanjangkan lagi hayatnya. Ada yang sehingga 3 minggu. Kalau masuk dalam peti beku, boleh 8 bulan. Kalau malas sangat nak masak nasi, boleh masak satu batch besar terus, masuk dalam freezer. Beku kan. Nanti nak makan defrost je, boleh. Tapi antara jenis-jenis nasi, brown rice yang paling pendek jangka hayatnya. Beras perang paling mudah rosak sebab beras perang, brown rice mengandungi kandungan minyak yang lebih. Okay, itu sebabnya dia mudah rosak ataupun mudah jadi rancid. Dan nasi yang lebih lembek, lebih pendek jangka hayatnya, contohnya kalau anda tak masak pakai rice cooker, ada masak dalam periuk, nasi yang lembek sikit, lebih lembek, lebih banyak kandungan air, lebih pendek jangka hayatnya. Dan juga pastikan nasi tersebut tiada cross contamination. Okey, cross contamination ni contoh nasi tu anda senduk ke dalam pinggan, lepas tu dalam pinggan anda ada lauk, kemudian senduk tu tersentuh lauk tu. Terutamanya kalau lauk yang mengandungi santan, mudah rosak. Kemudian anda cedok lagi nasi, ada saki-baki kuah santan tu pada nasi dalam periuk tu, itu pun punca kepada cross contamination. Ataupun ada juga makhluk manusia mana yang tidak ada etika, dia cedok nasi dalam periuk tu dengan tangannya yang telah digunakan untuk makan, itu pun cross contamination. Jadi pastikan kalau anda nak simpan di luar untuk nasi goreng ke apa ke, pastikan dia bersih, kering dan selamat. Katanya brown rice paling lama berapa hari, itu saya tak sure, tapi kalau nak tahan lama, masukkan dalam peti sejuk lah. Jangan biarkan dia di luar. Dan kalau was-was, boleh rasa sedikit dulu lah. Tapi exact day tu saya tak pasti. Tapi dia lebih pendek berbanding dengan nasi putih. Okay, defrost. Defrost. Ramai yang buat salah ni. Ramai yang buat kesilapan. Okay, saya antaranya dan juga kebanyakan penduduk suri rumah di Malaysia. Okay, selalunya orang akan defrost macam ni kan? Betul tak? Okay, biar air mengalir. Ataupun kadang tak mengalir pun, kadang dia biar je bertakung dalam bekas. Seketul ayam tu dia biar je dalam air. Kalau ikutkan, ini tidak begitu bagus. Pertama sekali dia biarkan dalam air. Air ini adalah satu punca pencemaran. Kedua, kita biarkan pada suhu bilik, suhu persekitaran, suhu yang tinggi untuk bakteria membiak. Jadi antara cara yang terbaik, number one adalah kita biarkan dia defrost pada peti sejuk. Okay, daripada peti beku, kita pindah ke atas, masuk ke peti sejuk, biarkan dia defrost secara perlahan. Itu je kekurangan dia. Dia antara paling selamat, tetapi kekurangannya dia adalah paling perlahan. Okay, contohnya untuk daging ataupun ayam ataupun bahan yang berat 2.2 kg, itu mungkin mengambil masa 24 jam untuk dia defrost. Dia paling selamat tetapi paling lama. Kaedah kedua, gunakan cold running water. Okay, kita letakkan dalam bekas, kita insulitkan dengan plastik. Okay, jangan sentuh secara direct macam ni. Lepas tu kita biarkan air mengalir. Kenapa air mengalir? Sebab itu dapat mengelakkan bakteria membiak dalam air tersebut. Sebab akan ada supply air yang segar, air yang baru ke dalam bekas tersebut. Kemudian apabila air mengalir, dia lebih cepatlah untuk defrost sebab dia tidak kekal suhu tersebut. Okay, kalau anda simpan dalam bekas, air itu pun dah jadi sejuk, itu pun akan melambatkan defrost. Dan satu lagi kesilapan, apabila anda dedahkan macam ni, anda tak ada bekas, kadang air daripada ayam tu dia percik keluar dari sinki, kena atas makanan lain, itu pun punca cross contamination. Okay. Dan yang ketiga paling cepat adalah microwave, tapi sukar dikawal. Okay, kalau yang pernah gunakan microwave untuk defrost tu tahulah. Okay, bila defrost ayam pakai microwave, kadang sebelah ni dah defrost, kat sini dah masak, kat sini sejuk lagi. Sebab dia tidak sekata.
Bergantung kepada situasi anda lah. Tapi kalau nak gunakan air, pastikan gunakan dengan betul lah. Okay? Pastikan air mengalir. Tak semestinya mengalir macam sungai. Menitik sikit-sikit pun boleh. Pastikan air itu boleh keluar. Dan kalau boleh, lapik ataupun insulit dengan plastik. Kalau boleh, jangan dedahkan kepada air secara direct. Dan kalau anda tanya chef ataupun tukang masak, mereka pun tak suka kalau daging ataupun ayam tu sentuh dengan air sebab anda akan basuh sekali rasa ayam tersebut. Jadi ayam akan jadi lebih tawar kalau anda rendam ataupun kalau anda basuh. Okay, jelas? Jelas. Sekejap, nak buang macam mana nak buang ni. Alright, next. Okay. Daging medium rare, medium well. Selamat ke nak makan daging yang ada isi pink ni? Untuk daging lembu, yes. Sebab bakteria akan terkumpul di luar sahaja. Bakteria akan kumpul di permukaan. Dan dia akan tak masuk ke dalam. Dan untuk medium rare, suhu 50 hingga 50 darjah Celsius dan ke atas dikira sebagai selamat. Dan bergantung kepada pengendalian daging tersebut lah. Kalau daging tu dipotong, kemudian dibiar di luar, kemudian masuk peti ais, kemudian keluar balik, kemudian tidak dimasak dengan betul, suasana yang tidak bersih, itu pun tidak dikira sebagai selamat lah. Tapi kalau anda pergi restoran, dia telah dikawal dengan baik, anda order daging steak medium rare, most likely adalah selamat. Tapi kalau daging kisar, anda perlu masak dengan sepenuhnya. Kalau daging proses, daging burger, perlu dimasak dengan sepenuhnya sebab daging kisar dia telah introduce oksigen ke dalam daging tersebut dan bakteria bersamanya. Okay, kalau daging kepingan daging, dalam ni tak ada oksigen, dalam ni tak ada air, dalam ni tak ada apa? Tak ada bakteria lah sebab bakteria hanya terkumpul di luar. Jadi kalau kita masak, kita sear bahagian luar, itu telah dikira sebagai selamat. Right. Next, pencemaran boleh ke masuk dalam seafood? Boleh ke pencemaran daripada laut, daripada sungai masuk ke dalam ikan anda, udang anda, ketam anda? Jawapannya boleh. Memang boleh. Okay. Dan ada yang tanya, kulit udang ni adakah di situ terkumpulnya bahan toksin tersebut? Jadi kalau saya ambil udang dalam sungai yang tercemar, laut yang tercemar, kalau saya buang kulit udang, adakah selamat daging udang tersebut? Jawapannya adalah tidak. Sebab bukan pada kulit sahaja dan kulit tersebut bukanlah satu organ yang menapis dan menapis sisa toksin. Okay? Itu bukanlah kulit udang. Jadi kalau ada pencemaran pada persekitaran laut ataupun sungai, dalam haiwan, dalam seafood tersebut pun akan ada bahan pencemaran tersebut. Jadi nak beli seafood anda, pastikan daripada sumber yang selamat. Okay, dan ini adalah case study Minamata disease pada Jepun 1932-1968, antara kes famous yang melibatkan pencemaran laut, di mana kilang kimia telah melepaskan bahan pencemaran yang mengandungi mercury. Okay, mercury ni antara metal, heavy metal yang agak berbahaya sebab kalau haiwan itu makan, dia akan lekat pada daging haiwan tersebut, okay, dan dia akan naik kepada food chain. Contohnya, pencemaran tu berlaku di keliling sungai. Di keliling sungai ni ada ikan kecil. Ikan kecil ni pergi ke lautan yang lebih besar. Lepas tu ikan yang lebih besar makan. Kemudian ikan yang lebih besar makan. Jadi konsentrasi mercury yang ada pada ikan ni makin naik dalam food chain, makin bertambah dia punya mercury level. Jadi makin besar ikan tersebut, makin tinggi dia punya level of mercury. Dan mercury ni sangat berbahaya sebab dia serang saraf. Okay? Dia attack kita punya nerve, dia attack kita punya saraf, dan dia boleh dibawa turun-temurun. Okay? 2,265 mangsa yang terkesan secara langsung, 1,784 kematian, dan actually lebih 10,000 orang yang terkesan daripada pencemaran ni. Sangat serius dan tiada ubat lah.
Alright, so itu saja untuk kelas pada malam ni, serba sedikit tentang food safety, keselamatan makanan. Jadi harapnya selepas ini kita lebih sama-sama berhati-hati. Kita nak kontrol kita punya pemakanan, bukan saja pemakanan untuk kurus, tapi pemakanan untuk sihat dan mencegah daripada keracunan makanan. Okay, keracunan makanan ni antara penyakit yang bila kita tak kena tu kita ambil sambil lewa je. Tapi bila dah kena tu, kita tahulah betapa seksanya bila kena food poisoning ni. Okay, dan antara penyakit yang common. Saya rasa semua orang pernah mengalami keracunan makanan. Okay, bezanya sama ada sering berlaku ataupun tidak. Alright, itu saja kelas pada malam ni. Harapnya ada beberapa ada manfaat lah yang anda boleh dapat. Dan kalau ada sebarang persoalan dan pertanyaan, jangan malu, jangan segan untuk tanya. Dan kalau nak contact saya secara langsung, boleh je contact through WhatsApp ataupun through media sosial tertera. Oh, ada yang tanya, kalau simpan roti hampir expired dalam peti ais, okey tak? Kalau anda simpan dalam peti ais, itu ibarat anda bekukan dia punya pertumbuhan fungus, kulat tersebut. Jadi dia boleh selamatlah. Contohnya lah, roti anda dah nak expired, bukan expired lagi, hampir expired. Lepas tu anda ada percutian seminggu, kena keluar rumah. Jadi anda ambil roti tu, anda masukkan dalam peti beku, freezekan dia, beku ya, bukan sejuk, beku. Lepas tu bila anda balik tu, anda bawa keluar, dia akan maintain ataupun hampir samalah dengan kualiti yang ketika anda bekukan tersebut. Jadi itu akan memanjangkan tempoh roti tersebut. Tapi bukan membunuh kulat tersebut. Dia hanya mengelakkan pembiakan ataupun pertumbuhannya lebih lanjut. Boleh actually nak bekukan roti. Okay, ada lagi ke soalan yang saya terlepas? Okay, terima kasih. Okay, microwave reheating okay tak ataupun better atas kuali? Actually microwave heating pun boleh digunakan. Selamat je. Okay, microwave ni okay, macam mana microwave ni berfungsi adalah dia menggunakan gelombang mikro untuk memanaskan air di dalam makanan tersebut. Jadi kalau nak try eksperimen, masukkan biskut kering dalam microwave, kemudian panaskan seminit, kemudian masukkan benda yang basah, contohlah sausage ke, dalam microwave selama seminit. Yang biskut kering tu dia tak rasa panas pun, dia rasa macam suam-suam sikit je sebab kandungan air yang sedikit. Kalau kandungan air yang banyak, lebih panas, lebih microwave tu berfungsi lah. Jadi actually microwave ni dikatakan bagus sebab dia panaskan dari dalam. Dia panaskan segala molekul air yang ada dalam tu. Jadi bagus untuk gunakan microwave sebagai reheating. Ada specific temperature tak untuk reheat? Tak silap dalam slide tadi ada. Okay, dia kalau boleh 75 darjah Celsius dan ke atas. Ataupun 60 darjah Celsius pun dah kira okey sebab 5 hingga 60 tu adalah zon bahaya. Jadi 60 ke atas dah kira baguslah. Okey, harapnya clear lah. Tapi jangan pergi lagi. Kalau dah tak ada soalan, boleh anda cepat-cepat lari ambil tudung, ready kamera, jom kita bergambar. Alright.